Hadis ke-33, fadilat mempertahankan kehormatan saudara seagama tanpa diketahuinya. Mempertahankan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kehormatan saudara seagamanya tanpa diketahuinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, man dhabba an irdi akhihi bil ghaibihi, yakni bil maghibi, kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla an ya'tiqahu minan nar. Sesiapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya ketika ketiadaannya, yakni di belakangnya, maka Allah berhak untuk membebaskannya daripada neraka. Musnad Ahmad bernombor 27,609, Imam At-Tabrani bernombor 443 daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Menurut Imam As-Suyuti dan Al-Haytami, hadis ini hadis hasan. Baik, hadis ini menceritakan kelebihan kepada orang yang mempertahankan maruah kehormatan saudaranya di belakang. Ini pun satu hal lagi sangat susah untuk kita buat. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dan orang yang mempertahankan kehormatan saudaranya tanpa diketahui saudaranya itu, maka Allah akan bagi kepadanya, tuan-tuan sekalian, subhanallah, pembebasan daripada neraka Allah. Cerita dia pasal apa yang hebat sangat? Pasal apa yang hebat sangat Allah nak bagi ni? Sebab benda susah nak buat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni cerita saudara ni. Kawan baik insya-Allah. Kawan baik insya-Allah. Orang mai cerita pasal kawan baik kita. Hantar dak nu, lagu tu, lagu ni, lagu tu. Hang minta maaf dah, hang cakap tu tentang kawan aku. Hang jaga baik-baik. Pasal apa? Kawan baik. Tapi nak cerita yang nak pertahan ini ialah saudara seagama kita. Dia mai cerita kepada orang yang kita tak kenal tapi ada nama dia. Ni, hang tahu tak kawan yang duduk lorong tu, rumah dia ujung tu, hang tahu tak dia buat apa? Waktu tu kita apa-apa, kita kata apa dia? Aku tak mau dengar. Dia buat, itu dia punya pasal dengan Allah. Hang nak cerita kat aku tak mau dengar. Mempertahankan, subhanallah, masalah syamat. Tuan-tuan sekalian, waktu tu orang ini berhak untuk mendapat, berhak masalah syamat, dibebaskan daripada neraka. Tuan-tuan tahu tak benda ni susah nak buat? Pasal apa? Pasal dengar cerita pasal orang sedap. Betul muslimat? Sedap tak? Sedap. Kalau cerita pasal orang, hantar dah bini tu imam. Pasal apa? Tu kan. Tambah kalau mai jenis-jenis apa? Dia hantar dah. Gitu kan. Mai tepuk-tepuk apa mau tepuk-tepuk. Hantar dah. Siapa. Hiburan terkini, hiburan sensasi apa? Berita terkini, hiburan sensasi mai. Bini tu imam. Pasal apa? Pukul 4 pagi bangkit dah. Betul? Semayang tahajud. Betul? Baca Quran. Hang cerita apa ni? Tu cerita pasal orang lah. Tapi best tak? Mana best cerita macam tu? Tak best. Cerita best macam mana? Nikah pula dah hantar tu imam tu. Tu best ha? Aduh Allah. Tuan-tuan, cerita pasal orang memang sedap dengar. Kalau kita dengar tentang orang, memang sedap dengar, memang seronok untuk kita dengar. Tapi itu bukan akhlak seorang saudara seagama. Nabi kata, hadis macam Nabi sebut tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga dia kasih pada diri, kasih pada saudara dia seperti mana dia kasih pada diri dia sendiri. Saudara ni apa? Saudara ni hang kenal ke, hang tak kenal ke, asal dia Islam, dia saudara hang. Faham tak? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan antara perkara yang disebutkan sebagai kasih itu ialah apa? Apa saja perlakuan yang dia harap saudara dia buat kepadanya, maka dia buat kepada saudaranya. Apa saja perlakuan yang dia tak mau saudaranya buat kepadanya, maka dia tak buat kepada saudara dia.
Contoh, kalau dia nak waktu dia susah, saudara-saudara dia pekat tolong dia, maka waktu kawan-kawan dia susah, dia pergi tolong. Dia panggil apa? What goes round comes round, orang putih kata. Betul tak? What you give you get back. Boleh tahan. What you give you get back. Apa yang kamu buat ke orang, kamu akan dapat balik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau kamu tak mau saudara kamu buat apa-apa kepada kamu, maka kamu jangan buat apa saudara kamu. Kalau kamu tak mau orang bercakap tentang aib kamu, kamu jangan bercakap tentang aib orang. Kalau kamu tak mau orang mendengar tentang aib kamu, maka kamu jangan pi tadah telinga duk dengar tentang aib orang. Maka Allah akan tutup aib kamu. Faham tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi susah sebab bercakap buat orang memang sedap, memang seronok. Jaga elok. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu saya duk pesan lah tuan-tuan, saya duk pesan. Mata saya duk pesan. Kalau tuan-tuan mai satu benda, mai satu cerita yang dalam dia ada nama orang. Orang mai kat kita, hantar dak nama. Dia sebut saja satu perkataan nama, tuan-tuan reserve. Dah tutup. Jangan lajak dah. Pasal apa? Pasal dia terkait dengan kehormatan orang. Mungkin boleh betul, mungkin boleh salah. Kalau betul, kamu telah mengumpat. Kalau salah, kamu telah memfitnah. Faham tak ni? Dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Mandili kata apa? Subhanallah, bila kamu duduk dalam satu kelompok, maka kamu masuk dalam kelompok tersebut. Kalau kamu semua duduk dalam kelompok orang yang sedang mengumpat kepada orang, kamu pergi mendengar umpatan itu, maka dosa itu akan sampai juga kepada kamu. Sebab bila kamu mendengar, orang itu akan bercakap. Kalau kamu berhenti mendengar, orang itu akan berhenti cakap. Betul tak ni? Kita pi tu duk dengar tu, duk listen tu, macam kita duk encourage dia untuk terus bercakap. Sedangkan yang dia bercakap tu maksiat, yang dia bercakap tu dosa, dia sedang mengumpat. Mengumpat ni dosa besar. Tuan-tuan, subhanallah, macam kita pi jumpa dengan orang mencuri. Balik-balik duk mencuri. Banyak barang duk ada kat dia. Kita kata apa? Ni buat apa ni? Mencuri. Oh, bagus orang. Kita kata bagus dia mencuri. Agak esok dia mencuri lagi tak? Dia mencurilah sebab ada orang duk encourage dia. Maka dosa dia mencuri boleh kat kita tak? Bolehlah sebab kita duk encourage dia. Sama juga orang duk mengumpat. Bila mengumpat itu dosa besar. Dia mengumpat itu dosa untuk dia, itu satu maksiat. Tiba-tiba kita pergi duk dengar, duk telinga. Oh ya ke? Oh gitu ke? Oh ya ke? Agak dia terus sembang tak? Dia akan terus dengan mengumpat dia akan terus dengan maksiat dia. Maka kita dalam tak langsung duk encourage dia untuk dia terus bercakap, dia terus melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tidakkah kita akan berkongsi dosa yang sama? Faham tak ni? Tapi susah, sangat susah. Tambah kalau naik nama ustaz, lagi syok dengar tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Ya Allah Rabbi, susah. Sebab tu kalau ada nama berkaitan dengan nama orang, dia dah tolak. Nabi kata, ulama kata apa? Kalau kamu berjumpa dengan seorang yang suka bercakap tentang orang, jumpa dengan seorang yang jenis dia memang suka cakap tentang orang, maka kamu elak pada dia, jauh daripada dia, berpalinglah kamu daripada dia. Sebab ingat, kalau sekarang dia bercakap tentang orang kepada kamu, tak mustahil satu hari dia akan bercakap tentang kamu kepada orang. Maka orang ni jangan buat kawan, buat jauh sosial. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saya teringat satu kisah yang tuan-tuan boleh ambil pengajaran. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tulis dalam Facebook saya hari ni pasal ustaz mengaji tak habis. Kita tak pergi kuliah semalam. Kita tak pergi. Pasal apa? Pasal orang beritahu kat aku ustaz tu mengaji tak habis. Lah ni aku tak ikut dia dah. Itu hang buat apa? Duduk rumah tengok TV. Tak apalah satu hal. Tuan-tuan, subhanallah muslimat. Saya duduk sembang dalam kereta tadi lah. Saya kata apa? Cerita tentang seorang tu ustaz tu menyebabkan ramai orang tak ikut dia, orang tak mengaji dengan dia. Dia mesti ada seorang yang mencetuskan cerita tu. Faham tak? Dia mesti start pada seorang. Bila dia bercakap seorang ni, dia akan pergi kat seorang tu. Seorang ni akhirnya sebab menyebabkan, katalah ada 50 orang yang dulu ikut lah dah tak mengaji dah dengan dia.
Maka tuan-tuan boleh bayang nanti, subhanallah, di akhirat nanti ramai ni semua akan pergi heret tangan dia. Seorang yang mula kawan mula tu. Tuan boleh bayang tak? Sebab tu janganlah kalau keluar satu perkataan tentang orang, jangan. Macam nak cabai mulut tu, sedap nak. Kita lah, cerita kita lah, sebab sedap, cerita buat orang memang sedap, memang syok. Ada seorang dia pergi jumpa dengan syekh, ini kisah baru. Dia jumpa dengan syekh ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia dulu duk bercakap tak betul tentang syekh, dia tak tahu. Dia dapat satu maklumat, dia cerita, sebar, tambah lah ni Facebook, WhatsApp, cepat. Dia panggil spread like wildfire. Wildfire dia panggil. Api merebak, cepat tu. Tidak ni? Susah nak padam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila dia dapat satu maklumat, kemudian dia share. Dia, rupanya ustaz je, rupanya share ni lagu ni. Dia pun share. Bila share tuan-tuan, subhanallah, tiba-tiba ada orang maklum dekat dia, lah yang hang share tu tak betul. Sudah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan pegang satu keyword ni ulama bagi tahu dekat kita ni, satu perkataan ni, satu moto ni. Tersilap tidak menyebarkan, tersilap tidak berkata sesuatu yang betul, itu lebih baik daripada tersilap menyebarkan, tersilap berkata sesuatu yang tak betul. Faham tak? Orang kata kat kita, share tak semalam ni? Yang mana? Tu yang aku hantar malam ni. Tak share pun. Lah hantar dak tu berapa ramai orang dapat manfaat tu, benda tu betul. Tak apa lagi. Daripada apa? Share tak yang aku hantar hari ni? Share. Semua 83 grup semua aku share belakang. Tik. Subhanallah, dia boleh habaq kita apa? Hantar dak aku silap. Agak macam mana tuan-tuan nak betul? Tuan faham tak ni? Biar tersilap tak share yang tu daripada silap benda yang tak betul. Lalu tuan-tuan, dia pun ni, dia gelisah ni, takut. Pasal apa? Dia dah pergi cerita satu yang tak betul tentang syekh. Pergi jumpa syekh, menangis. Kata syekh, saya minta ampun sungguh-sungguh, saya minta maaf sungguh-sungguh, saya telah bercakap sesuatu yang tak betul tentang syekh. Dia jadi fitnah, saya telah menyambung lidah fitnah. Saya minta ampun lah, saya sungguh-sungguh saya minta ampun. Syekh kata apa? Orang baik. Kata apa? Tak apa, aku maafkan kamu. Dah selesai, aku maafkan kamu. Sungguh ke saya ni? Sungguh. Dah, aku maafkan kamu. Sungguh ke saya ni? Sungguh lah. Cuma satu aku nak bagi pengajaran kan. Aku nak bagi pengajaran juga. Balik rumah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian di rumah ada tak ni? Dia panggil apa? Feather duster. Tahu feather duster? Tu yang bulu ayam, yang ada rotan kat dalam. Ambil feather duster tu ada rumah. Kita ada. Pergi rumah, kemudian sagi berjalan balik main ke rumah saya. Daripada rumah dia ke rumah syekh tu lebih kurang 5 km jalan. Dia pun balik rumah dia, tuan-tuan, pergi carilah bulu ayam tu. Kemudian dia kata, nanti daripada rumah kamu berjalan main dekat sini, kamu cabut bulu ayam, cabut. Dia pun keluar pada rumah dia, dia kata, apalah syekh ni nak buat, agaknya dia tak kerti nak fikir ni. Dia keluar pada rumah dia cabut satu, 5 km tuan-tuan. Agak bila sampai ke rumah syekh tu, ada lagi bulu ayam tu tak? Tak ada, dah tinggal rotan ya. Dia kata nak kena rotan apa dah ni? Dia kata begitu kan. Salih ala syekh mana? Lalu dia pun pergi bawa rotan tu dekat syekh. Dia kata, syekh, ni dia rotan. Mana bulu ayam? Habis dah. Dah cabut ke jalan tadi kan syekh suruh. Alhamdulillah dia kata. Habis tu, habis dah syekh? Tak habis lagi. Belum pengajaran lagi. Apa lagi syekh lah? Tak apalah syekh suruh lah, asalkan dosa saya diampunkan. Lalu lagu mana subhanallah Ustaz Ahmad? Dia kata, kamu patah balik ke rumah kamu pergi kutip balik tu bulu ayam yang kamu cabut tadi ni. Dia kata, loh mustahil lah, macam mana nak buat ni? Tak apa, apalah. Sambil duk menangis dia tuan-tuan, sepetang tu duk melilau pusing tuan-tuan, dia dapat 5 helai bulu ayam ya. Pergi dekat syekh, ni dia 5 helai bulu ayam. Inilah pengajaran untuk kamu. Apa dia? Kamu boleh mai datang minta ampun, minta maaf dekat aku, tetapi yang bertebak tu macam mana kamu nak buat? Nu yang orang duk bercakap tu, yang duk pi panjang tu, yang duk pi nu seluruh tu, macam mana kamu nak tutup? Allahumma salli. Nangis dia tuan-tuan. Tapi itulah hakikat dia.
Kita boleh bercakap apa saja tuan-tuan, tapi nak padam sangat susah.